اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. InsyaAllah para ahbab yang dimuliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan memulakan majlis Ar-Rahah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian tak lupa kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para masyayikh kita, khususnya kepada Syekh Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhul Al-Hasani. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita dan seluruh muslimin muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan majlis Ar-Rahah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada malam ni, jadi insya-Allah kita persilakan sound agak perlahan. Yang lain macam mana? Dengar tak? Clear tak suara? Clear ke? Clear je. Okay. So kalau tu mungkin kena tengok setting dekat telefon ataupun di laptop masing-masing. Okay, kalau suara clear maknanya yang tak clear tu dia kena kuatkan volume, insya-Allah. Jadi insya-Allah pertama dan selama-lamanya kita ucapkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin rahmat, kasih sayang, hidayah dan taufik daripada Allah kita dihimpunkan pada malam ni. Sebenarnya majlis malam ni santai saja. Sebenarnya kita buat sempena penghujung Rabiul Awal, iaitu majlis untuk kerehatan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sebelum kita teruskan bacaan ataupun qasidah kita yang akan dipimpin oleh ustazah yang kita dah hadirkan insya-Allah pada malam ni. Jadi insya-Allah kita menjemput ustazah kecil kita. Ustazah adik saya Zuhratul Khalisah insya-Allah untuk dia bacakan Al-Fatihah. Kemudian insya-Allah kita akan teruslah dengan bacaan yang seterusnya biiznillah. Okey, insya-Allah. Jadi saya persilakan kepada beliau insya-Allah. Okay. Adik baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, minta maaf ya, gangguan sikit. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jadi biasalah tu ya, malam Deepavali dia pun seronok sangat main mercun. Jadi tak apa, insyaAllah mudah-mudahan kita tak mengganggulah majlis kita biiznillah. Jadi insyaAllah seterusnya insyaAllah kita akan mulakan bacaan qasaid pada malam ini. InsyaAllah yang akan dipimpin oleh ustazah kita, Ustazah Siti Aisyah binti Abu Yazid, insyaAllah, dengan qasidah Ya Imam Rus, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. إن شاء الله تفضلي أستاذة عائشة إن شاء الله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي عطفتي يا جيرة العالم الله الله يا أهيل الجود والكرم يهنو جيران بذا الحرم الله الله حرم الإحسان والحسن يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله حوز بيدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي نحن من قوم به سكنوا الله الله وبه من خوفهم آمنوا نحن من قوم به سكنوا الله الله وبه من خوفهم آمنوا وبآيات القرآن عنوا الله الله فتئد فينا أخا الوهن
يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي Allahumma salli wa sallim wa barik وبارك عليه alaihi wa وعلى ala آله. sallallahu wasallam alaihi. Ustazah Aisyah boleh bacakan sedikit makna daripada qasida yang kita baca, insyaAllah. Tafadhali. InsyaAllah. Wahai penghulu para rasul, wahai sandaranku, setelah Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah peganganku dalam urusan dunia dan akhiratku. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah aku. Belas kasihanmu wahai yang berjiran dengan Kaabah, wahai keluarga yang bermurah dan kemuliaan. Kami berada berhampiran dengan kota haram, kota yang penuh ihsan dan kebaikan. Kami daripada kaum yang tinggal di kota haram, daku mengharapkan lautan kesetiaan. Terimalah keluhanku ini. Kurniakanlah sebuah pertemuan, wahai sebaik-baik yang terpuji. Wahai Tuhan yang dari umurku, kurniakanlah perhubungan denganmu. Cukuplah, wahai cahaya rembulan. Sesungguhnya aku telah ditinggalkan dan dipulaukan olehmu begitu lama. Wahai Nabi SAW, telah terzahirlah keindahanmu yang sejati lagi sempurna. Ke atasmu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya. Dialah Tuhanku yang memiliki keagungan. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Aisyah. Jadi insyaAllah kita persilakan kepada Ustazah Hidayah untuk memimpin bacaan selawat yang pertama pada malam ini daripada kitab selawat pilihan kita. InsyaAllah saya akan sharekan skrin. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Hidayah ada? Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu Wasallam alaihi. As-salawatul mubarakah li Sayyidil Imam Abil Hasan Asyadzili. Selawat yang diberkati oleh Sayyidina Imam Abul Hasan Asyadzili qaddasallahu sirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkan selawat rahmat dan salam serta keberkatan ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang sebenar cahaya, rahsia yang mengalir pada setiap nama dan sifat, begitu juga ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. InsyaAllah kita ulang selawat ni 2 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم اجعل أفضل الصلوات وأسبل البركات وأزكى التحيات في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات وسلم عليه يا ربنا أزكى التحيات في جميع الحضارات واللحظات. Ya Allah, jadikan sebaik-baik selawat dan keberkatan yang tertinggi serta penghormatan yang murni pada setiap masa dan ketika ke atas semulia-mulia makhluk penghulu kami dan Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bumi dan langit yang paling sempurna. Limpahkan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabb kami dengan sesuci penghormatan pada setiap kehadiran dan detik. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. InsyaAllah, jadi untuk majlis yang seterusnya kita akan membacakan qasidah yang pertama, qasidah yang kedua, iaitu qasidah Ya Kaukabal Asri, insyaAllah. Jadi saya akan sharekan screen, so semua orang boleh ikutlah, walaupun tak unmute suara kan, tapi tak apa, boleh ikut masing-masing, insyaAllah akan dipimpin oleh saya dan Ustazah Aisyah, insyaAllah, bismillah. Okay, so saya share screen, insyaAllah. Okay, Ustazah Aisyah, tafadhali. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا كوكب العصر يا نور بارنا يا كوكب العصر الله يا نور بارنا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا يا توحيد بلقياكم أغنيا برؤياكم العيد بلقياكم الله برؤياكم وقصد رضاكم مولاي فاحمنا مولاي فاحمنا البعد لنا ليل الله ولا فجره ولا وصل البعد لنا ليل الله ولا فجره ولا وصل فقربكم يحلو لدى المحبين لدى المحبين أنتم إلى القلب الله كالغيث بلا ريب أنتم إلى القلب الله كالغيث بلا ريب فحققوا قربي فالقرب يحيينا فالقرب يحيينا يا كوكب العصر الله يا نور بارنا يا كوكب العصر الله يا نور بارنا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا وجدي بكم ظاهر الله فالقرب بكم وجدي بكم ظاهر الله والوقت بكم عامر وجدي بكم ظاهر الله والوقت بكم عامر ونوركم باهر نور مغانينا نور مغانينا من أصلكم فرعي الله وحبكم شرعي من أصلكم فرعي الله وحبكم شرعي
وقد جرى دمعي يرجوك فروينا يرجوك فروينا أنتم لنا أقمار الله والسادات الأطهار أنتم لنا أقمار الله والسادات الأطهار اجمعنا مع الأبرار يا رب ربي عامينا يا يا ربي ربي عامينا اللهم صل على وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. InsyaAllah tafadhali untuk bacaan selawat yang seterusnya biiznillah. Bismillah. InsyaAllah selawat seterusnya As-Salatul Azimiyah Lil-Arif Billah Al-Qutub As-Sayyidi Syekh Ahmad bin Idris Qaddasallahu sirah. Selawat Azimiyah InsyaAllah. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nur zat Allah yang Maha Agung, yang memenuhi seluruh penjuru singgasana Allah yang Maha Agung. Berdiri dengannya seluruh alam milik Allah yang Maha Agung. Agar engkau berselawat ke atas penaung kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki darjat yang agung, ke atas keluarga Nabi Allah yang agung dengan kadar keagungan zat Allah yang Maha Agung. Pada setiap kelipan pandangan dan nafas, sebanyak bilangan apa yang diliputi oleh ilmu Allah yang Maha Agung. Demi mentakzimkan hak dikau, wahai penaung kami, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemilik akhlak yang agung, kurniakanlah ya Allah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Juga ke atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang seumpama itu. Himpunkan daku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau menghimpunkan di antara ruh dan jiwa secara zahir dan batin ketika jaga dan tidur. Jadikanlah baginda sallallahu alaihi wasallam wahai sebagai ruh bagi zatku daripada segenap sudut di dunia sebelum akhirat, wahai yang Maha Agung. InsyaAllah kita ulang 2 kali lagi. Allah, 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 Allah. Allahumma inni as'aluka بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم
بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذات من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله ذلك اجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم آمين يا رب العالمين Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, himpunkanlah kami sekaliannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau menghimpunkan di antara roh dan jiwa secara zahir dan batin ketika jaga dan tidur. Jadikanlah baginda sallallahu alaihi wasallam wahai Rabb sebagai roh bagi zatku daripada segenap sudut di dunia sebelum akhirat. Wahai yang maha Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seterusnya bacaan qasidah yang ketiga adalah bacaan Talama Ashku Gharam. Yes. Sudah lama ku menanggung kerinduan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah bacaan ini akan saya dan Ustazah Aisyah pimpin bersama insya-Allah. Jadi insya-Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود
منيتي أقصى مرامي أهضى بالشهود منيتي أقصى مرامي أهضى بالشهود وأرى باب السلام يا أزكى الجودون وأرى باب السلام يا أزكى الجودون يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام اصرف الأعراض عني أضنان الغرام اصرف الأعراض عني أضنان الغرام فيك قد حققت ظني يا سامي العهود فيك قد حققت ظني يا سامي العهود يا سراج الأنبياء يا علي الجنان يا سراج الأنبياء يا علي الجنان يا إمام الأسقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأسقياء إن قلبي ذاب أرجو يا بحر الوفاء تقبل العتاب أرجو يا بحر الوفاء تقبل العتاب جود وأنعم باللقاء يا خير محمود جود وأنعم باللقاء يا خير محمود يكفي يا نور الأحلة إن هجري طال يكفي يا نور الأحلة إن هجري طال سيدي فالعمر ولا جد بالوصل الجود سيدي فالعمر ولا جد بالوصل الجود يا نبي قد تجلى حقا بالجمال يا نبيا قد تجلى حقا بالجمال وعليه الله صلى ربي ذو الجلال وعليه الله صلى ربي ذو الجلال طالما أشكو رغمي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا بها يا معدن الجود وأنادي يا تهام يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bacaan selawat yang seterusnya insya-Allah dipimpin oleh Ustaz Zaidan. Tafadhali insya-Allah.
As-salatu syifa, selawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil arwahi wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahi selawat rahmat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dengan berkat selawat menjadi pengubat dan penawar kepada hati-hati, menjadi penyebab sembuh dan afiat tubuh badan, menjadi sebab terang dan jelas penglihatan zahir dan batin, menjadi santapan kepada rohani. Begitu juga selawat dan salam yang seumpamanya ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita ulang 2 kali. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil arwahi wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil arwahi wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kita tulis, tertulis di nota kaki itu, insyaAllah kita lihat selawat syifa ini dibaca dengan niat kesembuhan zahir dan batin. Ia juga dinamai sebagai selawat tibbul qulub, iaitu selawat penawar bagi hati. Jadi insyaAllah setiap kali kita bacakan selawat syifa, bolehlah kita niatkan biiznillah untuk kesembuhan kita, zahir dan batin. Penyakit-penyakit zahir, itu juga dengan penyakit batin, kerana Allah lah asy-syafi, dialah yang maha menyembuhkan. Jadi la syifa illa syifa'uh, tidak ada penawar melainkan penawar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, jadi pada malam ini biiznillah, setelah kita bersama membacakan qasidah dengan dipimpin oleh Ustazah Aisyah, masya-Allah, susah kita nak dengar ni. Di pertama kali kita dengar secara live, insya-Allah lepas ni kita berjemput lagi. Dan juga Ustazah Hidayah. Saya sebenarnya minta Ustazah Hidayah baca selawat je, tapi dia masya-Allah, dia proaktif, dia cari bacaan yang kata sebut bacaan yang berlagu. Jadi alhamdulillah, insya-Allah. Jadi biiznillah insya-Allah kita akan teruskan Allahumma salli ala Muhammad sedikit sahaja tausiah pada malam ini, insya-Allah, dengan tajuk Kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita lihat tajuknya adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan walaupun kita sudah berada di hampir di penghujung Rabiul Awal, tapi perkenalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak terikat dengan masa, dia tidak terikat dengan tempat. Dia bukan sahaja khassah pada Rabiul Awal saja kita mengingati Nabi Muhammad SAW, namun adanya bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW, maka sepatutnya lah dia menambahkan lagi semangat kita, yang menyuntik jiwa kita ini dan juga rohani kita untuk mengenal kepada Nabi kita yang kita cintai, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin saja perkongsian pada malam ini tu memang tidak cukuplah untuk kita mengenal Rasulullah, kerana perkenalan pada Rasulullah ini adalah proses. Dia akan berlaku sepanjang kehidupan kita. Untuk mengenal kepada akhlak-akhlak baginda Nabi SAW, maka Allah berjalankan dalam kehidupan kita itu pelbagai bentuk takdir kehidupan kita agar kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Bagaimana mengenal akhlak Rasulullah SAW? Maka satu melalui kehidupan kita, dan keduanya kita melihatlah kepada sirah Sayyiduna Muhammad SAW. Dan kita juga melihat kepada selawat-selawat yang kita bacakan ke atas Sayyiduna Muhammad SAW. Maka dengan selawat itu insya-Allah
dilimpahi kita dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berkat selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita perhatikan bersama ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan kepada kita akan sifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demi sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul daripada kalangan kalian yang menjadi berat ke atasnya sebarang kesusahan yang kalian tanggung, yang sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, lagi penuh belas serta kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebahagian daripada sifat yang utama bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifat rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin. Kerana apa? Kenapa Rasulullah SAW itu sifat utamanya adalah kasih sayang? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menjadi makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, yang tajallikan kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat Allah. Maka sifat Allah yang utamanya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Allah tajallikan sifat rahmat ini pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah menyatakan bahawa Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi sekalian alam. Dan bila kita kata Nabi itu rahmat bagi sekalian alam, maka di sini dijelaskan lagi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahim, ya, sangatlah belas kasih, penuh belas serta kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, ya, khusus pada orang-orang yang beriman, istimewa kepada para mukmin. Jadi ketika mana kita mendengarkan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti di situ ada intinya apa? Ada intinya kasih sayang, belas kasihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu sifat Nabi ini kerana penuh dengan belas kasih sayang, maka Nabi sangat inginkan kebaikan bagi kita. Sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Inginkan kebaikan apa? Kebaikan kita agar kita terselamat daripada kemurkaan Allah SWT, terselamat daripada azab Allah, ya, dan sebarang kesusahan yang ditanggung oleh umatnya itu. Baginda Nabi SAW tidak sanggup untuk melihatnya. Kerana apa? Kerana adanya kasih sayang daripada Nabi SAW. Maka setelah Rasulullah itu melimpahkan sepenuh kasih sayangnya kepada kita yang bernama umat Muhammad SAW ini, maka pastilah ada perintah daripada Allah agar kita zahirkan cinta ini kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kerana cinta kita selalu disebutkan oleh Syekh Yusuf Hafizahullah, cinta itu bukan pada perkataan, tapi cinta itu datang pada tindakan. Maka tindakan itu diterjemahkan dalam ketaatan. Maka cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW ini bagaimana tanda seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya? Maka disebutkan untuk kita zahirkan cinta ini, disebutkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Ikutilah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kalian dicintai Allah dan dialah yang akan mengampuni bagi kalian akan segala dosa-dosa kalian, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiada keampunan yang melebihi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tiada rahmat, tiada kasih sayang yang dapat mengatasi kasih sayang Allah. Bahkan seluruh makhluk ini menumpang kepada sifat Ghafur dan Rahim Allah. Ketika kita melihat ada orang yang bersifat dengan sifat pemaaf, ketahuilah itulah cebisan daripada sifat Allah yang Maha Pengampun. Ketika kita melihat adanya rahmat, adanya kasih sayang sesama kita, ketahuilah itu adalah percikan daripada rahmat Allah yang Maha Penyayang. Melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menerusi ayat ini keluar 3 isi penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, janganlah kita mendakwa cinta sedang dalam hatimu belum tentu ada benih cinta. Ini adalah kalam Syekh Yusuf Hafizahullah. La tadda'i mahabbah wa laysa fi qalbika habbah. Janganlah engkau mendakwa cinta sedang dalam hatimu belum tentu ada benih cinta. Kerana cinta ini bukan dakwaan. Cinta itu bukan perkataan, bukan kita sebut I love you,
Ya, saya sayang awak, tetapi cinta ini adalah pada tindakan. Ya, mungkin ada orang tidak menyebut cinta kepada kita ataupun sayang kepada kita, tetapi tindakannya itu menzahirkan kasih sayangnya kepada kita. Ya, maka sebab itu cinta diterjemahkan pada perbuatan. Cinta itu diterjemahkan dengan ketaatan tadi. Ya, kemudian yang kedua, kejujuran dalam cinta adalah dengan perbuatan, bukanlah perkataan semata-mata. Maka yang dicari dalam kehidupan kita ini adalah sidqul mahabbah. Dan Syekh selalu berbicara panjang tentang sidik. Maka untuk dapatkan kejujuran ini, maka perlu memperbetulkan niat kita. Menginginkan Allah dan Rasulullah SAW. Bukan mencintai Allah itu kerana inginkan maslahat-maslahat dunia ataupun maslahat-maslahat akhirat, ya, kepentingan. Kita cinta kepada Allah seperti Syekh sebut baru ni. Ya, Syekh tanya pada kita, kenapa kita cintakan Allah? Ya, jadi ramai yang cakap kerana Allah ini Rabb kita, kerana Allah ini kasih kepada kita. Betul, ya, kata Syekh, betul, jawapan tu semua tepat. Tetapi daripada diri kita sendiri, kenapa sebenarnya kita mencintai Allah? Maka itulah yang Syekh kata, kita mencintai Allah, banyak hubungan kita dibangun atas maslahah. Kita cinta pada Allah kerana kita ingin Allah berikan apa yang kita inginkan. Lalu ketika mana kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita berkeluh kesah dan mula bertanya, kenapa ya Allah, kenapa begini dan kenapa begitu. Maka itulah tandanya cinta kita bukanlah cinta, tetapi dia adalah bisnes, ya, dia adalah maslahah, dia ada kepentingan yang kita inginkan daripada Allah. Maka bila ada kepentingan, berarti itu bukan cinta. Kemudian yang ketiga, bukti cinta kepada Allah adalah melalui ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah adalah Habibullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah. Dan apa sahaja yang datang, ya, daripada kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap selain daripada wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia, yakni baginda itu berbicara, dengan melainkan apa yang diwahyukan kepada, tidaklah baginda itu berbicara menurut hawanya, melainkan dengan apa yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat seorang mukmin dan seorang mukminah yang benar keimanannya kepada Allah, yang sidik dalam cintanya kepada Allah, maka sebab itu disebutkan bila mana adanya satu keputusan yang telah ditetapkan, mereka itu tidaklah benar-benar mengikut kepada Rasulullah SAW hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Kata Allah, mereka tu belum benar ikut kepadamu wahai Rasulullah, belum benar, katanya belum benar cinta itu, melainkan setelah mereka menjadikan hakim Rasulullah itu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka itu ada rasa sempit terhadap apa yang telah diputuskan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana apa sahaja yang Rasulullah bawa ada wahyu daripada Allah, dan mereka sudah menjadi orang yang wayusallimu taslima, dan mereka berserah dengan sepenuh penyerahan kepada Allah. Maka orang yang berserah dengan sepenuh penyerahan kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah berarti sedang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Maka disitulah lahirnya keamanan, kesejahteraan bersama Islam yang dia anuti. Maka itu akan lahirkan rasa izzah dalam dirinya kepada Islam yang dianuti. Maka di sini kita melihat cinta itu bermula dengan perkenalan, sesuai disebutkan seperti dalam pepatah Melayu sebut apa, tak kenal maka tak cinta, maka mesti mengenal, maka di situ lahirnya cinta. Maka untuk mencintai Rasulullah mesti mengenal kepada Nabi SAW. Maka bagaimana perkenalan kepada Rasulullah, mestilah mengenal kesempurnaan penciptaan baginda, sama ada pada fizikalnya, akhlaknya, hatinya, ataupun kita sebutkan pada keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku ini adalah bashar. Rasulullah ini adalah manusia seperti kita, tapi kita kena ingat, mesti tengok ayat yang seterusnya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang manusia seperti kita, tetapi baginda itu ada khasah, ada keistimewaannya. Kenapa? Kerana mendapatkan wahyu daripada Allah. Maka di sini kita kena faham, konsepnya memang Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, tetapi kemanusiaan ataupun sifat manusia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menghalang baginda untuk memiliki keistimewaan.
Maka keistimewaannya apa? Dengan wahyu yang Allah anugerahkan pada baginda, dengan apa yang Allah SWT inginkan untuk baginda yang dianugerahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, untuk mengenal Rasulullah, maka telusurilah sirah perjalanan kehidupan baginda dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, telusurilah sirah perjalanan mereka. Ketahuilah bagaimana mereka menelusuri kehidupan ini melalui perjalanan-perjalanan tarbiyah, tazkiyah. Rasulullah SAW mendidik mereka, maka kita belajar daripada didikan baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Kemudian yang ketiga, perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menambahkan lagi rasa rindu pada hati kita. Maka sebab itu alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para akhwat sekaliannya, kita Allahumma salli ala Muhammad, kita dah buat sepanjang Rabiul Awal ini beberapa kali majlis kita buat selawat, dan saya kira tadi hampir 2 juta selawat yang telah kita kumpulkan. Masya-Allah, saya ucapkan tahniah kepada akhwat yang sangatlah committed. Bismillahirrahmanirrahim, masya-Allah. Mudah-mudahan selawat yang kita lafazkan ini mendapatkan pandangan daripada Sayyiduna Muhammad SAW. Setiap kali kita melafazkan selawat ke atas Nabi, Rasulullah SAW menjawab selawat kita, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab selawat kita dengan limpahan rahmat Allah kepada kita. Maka setelah kita dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa lagi yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Adakah lagi berbaki kesedihan dalam hidup kita? Kalaupun ada kesedihan yang Allah datangkan, tetapi itu tidak sama sekali akan menjadikan diri kita berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Kerana kita ada tali yang menghubungkan dengan rahmatan lil alamin, iaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan bagi tahu jumlah yang lengkapnya pada esok hari insya-Allah dalam majlis selawat, tapi setakat yang saya kira tadi kita ada sekitar 2 juta lebih saya kira daripada awal kita kumpulkan selawat daripada malam pertama Rabiul Awal, kemudian kita buka hari-hari tertentu dan alhamdulillah kita capai 2 juta. Jadi kemudian yang seterusnya, bersahabatlah dengan para ulama pewaris Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terakhir ruang yang kita miliki untuk mengenal kepada Rasulullah. Maka kita lihatlah para ulama yang ditinggalkan, pewaris-pewaris Nabi SAW yang masih ada, yang ditinggalkan pada kita. Sepanjang Rabiul Awal ini kita kira-kira ada 5 ulama yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jemput meninggalkan kita. Antaranya guru-guru yang sangat kita kata yang arif, yang alim. Maka tinggallah kita ini yang masih jahil. Kita ini kalaupun dianggap orang alim, sebenarnya kita adalah orang yang kerdil. Kita ini menumpang rahmat mereka, maka teruslah bersuhbah. Ambillah peluang, ambillah manfaat, carilah kerohanian, carilah akhlak itu melalui kehidupan mereka yang tinggal, yang berbaki dengan kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah wariskan kepada kita kerohanian mereka biiznillah. Maka cinta kita kepada para masyayikh itu bukan kerana ta'assub ataupun bukan kerana macam kita dengan syekh misalnya, bukan kerana kita nak bermanja-manja saja, tetapi kerana di situ ada didikan, ada rohani yang ingin Syekh wariskan kepada kita agar rohani ini terus berhubung dengan Allah dan berhubung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zahirkanlah cintamu dengan selawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sekalian berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas baginda dan ucapkanlah salam kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali, Allah limpahkan rahmat. Selawat daripada Allah adalah rahmat 10 kali ganda ke atas kita.
tanda rahmatnya Allah melalui rahmatan lil alamin yang Allah hadiahkan kepada kita, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhirnya para ahbab, untuk tausiah kita pada malam ini, kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Renungan sedikit untuk semua. Kita melihat ketika mencintai, manusia itu memang cenderung kepada yang memiliki keindahan fizikal, keelokan peribadi, kebaikan hati, ataupun yang memiliki keistimewaan, iaitu kita boleh sebutkan sebagai jamal, kamal dan nawal, istilahnya. Jika engkau mencari ketiga-tiga hal ini kepada yang bernama selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan menemukan kekecewaan, kerana dirimu bahkan tidak pernah memiliki jamal, kamal dan nawal ini sesempurnanya. Kerana ketiga-tiga perihal yang sempurna ini hanya terhimpun, ketiga-tiga perihal ini hanya sesempurnanya terhimpun pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini selalu disebutkan oleh Syekh Yusuf Hafizahullah. Syekh menyebutkan apa? Kaedahnya faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, maka tidak mungkin dia mampu memberi apa yang tidak dimiliki. Jika hatimu tak punya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana mungkin kau dapat ajarkan umat ini tentang cinta kepada baginda? Bahkan cinta itu adalah anugerah yang tak boleh dipelajari dan tidak pula diajarkan. Namun cinta buat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disemai melalui perkenalan kepada baginda, disirami dengan selawat, dibajai dengan contoh melalui para sahabat dan ulama arifin, sehinggalah tumbuh berbuahkan akhlak Al-Quran, iaitu akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya doa dan pengharapan kita sekaliannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal allazi yuballighuna hubbak. Ya Allah, rezekikanlah kami, kurniakanlah kami cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan yang menyampaikan kami kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah itulah sedikit tausiah pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada hati kita semuanya, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat sanad yang bersambung kepada para masyayikh kita sehinggalah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya akan serahkan sedikit bacaan Allahumma salli ala Muhammad. Kita akan minta kepada Ustazah Hidayah untuk bawa bacaan as-salatut tafrijiyah. Kemudian nanti kita akan tutup dengan satu qasidah, dan yang terakhir nanti akan dibawa lagi sekali oleh ustazah kecil kita, Ustazah Zuratul Khalisah. Dia nak bawa satu selawat tafrijiyah insya-Allah. Jadi kita serahkan dulu kepada Ustazah Hidayah biiznillah. Okey, tafadhali. As-salatu tafrijiyah li Syekh Ibrahim ibni Muhammad Ali At-Tazi. InsyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghammamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin lak. Ya Allah, limpahkan selawat rahmat dan salam yang sempurna ke atas makhluk kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dapat meleraikan simpulan-simpulan, membukakan jalan keluar kepada segala kesulitan, yang dengannya menjadi sebab tertunainya semua hajat dan tercapainya semua keinginan. Semoga dengan berkat baginda sallallahu alaihi wasallam juga dikurniakan kepada kami pengakhiran kehidupan yang baik dan disirami hujan-hujan kebaikan dengan berkat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Begitu juga selawat dan salam yang seumpamanya ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam pada setiap kalipan pandangan dan hembusan nafas yang dibilang di dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita ulang 2 kali.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya-Allah. Jadi yang terakhir pada malam ini biiznillah kita akan tutup dengan qasidah Marahati dan sekali lagi satu selawat tafrijih biiznillah. Okey, insya-Allah. Jadi selawat tafrijih tadi kita baca dengan niat supaya diberikanlah jalan keluar atas segala kesulitan yang dihadapi oleh diri kita, sahabat-sahabat kita, semuanya lah, ya, muslimin dan muslimat. Moga Allah lepaskan daripada kesulitan pada zahir, itu juga pada batin kita, ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya akan bersama dengan Ustazah Aisyah untuk bawa qasidahnya pada malam ni, insya-Allah, bismillah. Marahati. Ustazah Aisyah boleh unmute dulu kot. Okey. Okey, insya-Allah. Fadhali. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallallahu wasallam alaihi. مراحتي إلا لقاء الأحباب إلا لقاء الأحباب Hum sadati Allahum sadati al-waqifin fil bab al-waqifin fil bab أحبتي عيشي بهم قد طاب عيشي بهم قد طاب عيشي يا طيب الله
يطيب وينجلي قلبي وينجلي قلبي وللنصيب خلوة مع الحب خلوة مع الحب طلع النهار الله طلع النهار وأشرقت شمسي وأشرقت شمسي والكاس دار ما بين جلاسي ما بين جلاسي زال الغيار الله زال الغيار بلطف إناسي بلطف إناسي زرني المحبوب وأشعل مصباحي راق المشروب الله وطابت أقداحي اللهم صل صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. وسلم عليه. Okay, insyaAllah syukran saya ucapkan kepada Ustazah Aisyah atas bimbingan bacaan pada malam ini biiznillah, dan juga Ustazah Hidayah dan juga kepada semua ahbab yang hadir yang sama, insyaAllah saya yakin dengan rohaninya tutup dengan semangatnya di rumah pun turut ikut juga insyaAllah. Jadi insyaAllah tanpa buang masa biiznillah kita akan jemput kepada adik ni Zuhratul Khalisah untuk bacaan Salatul Tafrijiyah bersama-sama biiznillah insyaAllah yang terakhirlah pada malam ini, dan kita insyaAllah akan tutup majlis kita insyaAllah Tafadhali, silakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tu'malu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamum Allah biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Masya Allah, saya nak minta sekali lagi. Masya Boleh Allah, sekali Masya lagi. Allah. Okey, sekali lagi dia nak bagi sekali lagi insya-Allah, lepas tu kita akhir majlis insya-Allah biiznillah. Okey, sekali Masya lagi. Allah, Masya Allah. Tafadhali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamum Allah biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih adik Zuhratul Khadisah ya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah ya, mudah-mudahan dengan berkatlah kita berhimpun bersama-sama malam ini, insya-Allah dengan berkat selawat ya, kita hari ini kita himpunkan ada anak-anak, ada anak kecil, ada orang tua kan. Jadi itulah yang menambah keberkatan pada majlis sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu sahaja serasa untuk moga Allah dan Rasulnya memandang kita dengan asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah dengan asbab mereka yang hadir pada majlis ini insya-Allah. Jadi pada akhirnya insya-Allah kita akan tutup pertemuan kita ini dengan bacaan doa sedikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, kau berkatilah sekalian kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Berkatilah kedua ibu bapa kami, para masyayikh kami, khususnya kepada Syekh Yusuf Muhyiddin Raik Al-Bakhur Al-Hasani dan juga kepada seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, engkau angkatlah kesulitan daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat sifat Rahman dan Rahimmu ya Allah, dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat ke atas sekalian alam. Ya Allah, engkau berkatilah pertemuan kami pada malam ini ya Allah dengan keberkatan yang melimpahnya kasih sayang, taufik dan hidayah daripadamu ya Allah, dan engkau jadikanlah perpisahan kami sesudah ini ya Allah perpisahan yang membuatkan kami sekaliannya terpelihara daripada melakukan kederhakaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, engkau ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Pandanglah kepada kami dengan pandangan-Mu ya Allah, kerana saat Engkau tidak ingin memandang kepada kami, maka siapa lagi yang dapat kami harapkan untuk memandang kepadamu ya Allah. Ya Allah, belas kasihlah kepada kami ya Allah, kerana Engkaulah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang di antara sekalian yang menyayangi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya. Dan dengan ini insya-Allah setelah berakhirnya bacaan doa pada malam ini, maka insya-Allah berakhirlah majlis bacaan qasidah ataupun ar-rahah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dianugerahi hati yang tenang dengan berkat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan selawat seperti yang kita sebut, bukan sekadar di Rabiul Awal. Mudah-mudahan selawat yang kita dah perbanyak di Rabiul Awal akan terus istiqamah kita alunkan selawat untuk Sayyidina Muhammad SAW. Ya, waktu hati kita resah, teruslah berqasidah memuji kepada Nabi SAW. Bacalah Al-Quran, risalah yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi itu sahaja untuk malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sekalian yang hadir.
Moga diberkati semuanya. InsyaAllah kita jumpa majlis selawat pada pagi esok ya. InsyaAllah. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada Ustazah Hidayah, Ustazah Aisyah, ya, jauh ni pada Negeri Sembilan. Saya pun dekat Negeri Sembilan juga. Syukran lakum kasiran jami'an. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi itu saja, kita tutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya sekalian manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami sebahagian daripada mereka yang Kau maksudkan tidak mengalami kerugian itu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. InsyaAllah ya, kita jumpa esok ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.